Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fi din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita ini. Ada suatu nasihat daripada Imam Syafi'i dalam buku dia nama Diwan Asy-Syafi'i. Terima kasih. Dalam buku dia Diwan Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallim. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Imam Syafi'i kata, isbir ala murril jafa min muallim. Imam Syafi'i kata, kalau kita belajar, kita kena sabar. Baiknya mulut tok guru kita tu kita kena sabar. Nampak? Dia start tu macam mana? Ini bukan hadis, ini ambil daripada Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i, bukan Dewan Serbaguna tu. Ini nama kitab. Diwan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia seolah-olah nak cerita pengalaman dia. Pengalaman dia tuntut ilmu. Dia kata isbir, bila kita mula belajar kita kena sabar. Sabar apa? Ala murri, di atas kelatnya, pahitnya, jafa, pahitnya kasar laku min muallim, daripada orang yang kita belajar dengan dia. Sebab orang yang ajak kita ni macam-macam kan. Mai hari dia berkelahi dengan bini dia, jadi mangsa kita kan. Dia pergi berkelahi, dia pergi tersentak dengan bini dia, dia lepas dalam kuliah dia pergi terolok dengan bini dia, kita nampak satu macam ustaz ni lagu Fa inna, kata Imam Syafi'i, kerana sesungguhnya rusubal ilmi, dia kata kerana sesungguhnya rusubal ilmi, ilmu tu jadi lekat dekat kita ni, fi nafaratihi, kerana ilmu tu dia lekat dengan kita ni, kerana kita duk dengar apa yang dia duk kata. Dia ada masalah, dia ulang pelajaran tu, dia ulang pelajaran tu, dia ulang pelajaran tu, lekat kat kita. Kena sabarlah, kata Imam Syafi'i. Ilmu tu lekat apabila kita sabar dengan benda ni semua. Macam mana gam, kita sapu gam, lepas tu kita lekat gam tu ke dinding. Kalau kita sapu gam, kita tak lekat dia ke mana-mana. Dia tak lekat apa-apa, dia kering kena angin lagu tu. Jadi bila gam tu, bubuh gam, kena lekat ke satu tempat, baru dia melekat. Kata Imam Syafi'i, wa man lam yazuq dhullat ta'allum sa'atan. Kata Imam Syafi'i, siapa yang belum rasa kehinaan belajar walaupun satu saat, dia duk belajar, dia tak pernah rasa. Ustaz nak tanya satu soalan ni, hang tak ada soalan lain, duk tanya. Bila ustaz tu kata lagu tu, dia rasa apa? Dia rasa hina. Dia rasa hina tu pasal ustaz tu menengking kerana nak ajak dia. Bukan ustaz tu benci kat dia, bukan muallim tu benci ke dia. Muallim tu abang ni 10 kali dah duk ajak, tanya lagi. Kadang-kadang ada ustaz dia pantang. Ni malam ni muka surat berapa? Tak tahu anak murid dia buat duk pergi cari. Dia nak ingin
Dia nak ingin lah. Kan? Ada ustaz, dia nak bank dia tu, orang mengaji tu bawa. Macam tengoklah dia balik daripada Yaman ke, daripada Morocco ke, ikutlah belah-belah sana punya pengaruh tu, tembak kat dia. Kalau kita belajar, guru kita marah kita, itu satu hina kita rasa. Kata Imam Syafi'i, wa man lam yazuq, siapa yang tak pernah ada rasa zullat ta'allum sa'atan, hina dengan ilmu satu saat, tajarra'a zullal jahli tula hayati, dia akan rasa hinanya bodoh sepanjang hayat dia. Kalau dia tak mau kena hina, dia tak mau rasa dia rendah dengan ilmu, Imam Syafi'i kata, kerana tak mau rasa malu tu, dia akan bodoh sepanjang hayat. Dia kata, hang doa-doa nak pergi tanya kat ustaz-ustaz lagi, aku tanya orang lain semua tengok muka aku macam mana, dia pun tahulah aku tak tahu. Kan? Dia tak tanya. Dengan dia tak tanya tu, dan dia pun takut, dia abang ke kawan dia, hang tolong tanya. Kawan ni pun betul benda. Ustaz ni dia suruh tanya. Allah, muka dia kecut. Tak maulah rasa macam tu. Maka apa? Tajarra'. Tajarra' maksud dia akan tanggung zullal jahli, hinanya bodoh ni, tula hayatihi, sepanjang hidup dia. Kat ni kita duk baca ni perkataan Imam Syafi'i. Wa man fatahu at-ta'lim waqta syababi. Imam Syafi'i kata, siapa yang luput ilmu daripada dia pada masa muda dia, fakabbir arba'an liwafatih, bertakbirlah 4 kali untuk mati. Imam Syafi'i kata, maksud dia, tunggulah. Kalau kita ni masa muda, kita habis masa muda kita tu, kita lalu masa muda kita tu dengan tak mau belajar, maka hidup kita ni akan tamat dengan orang takbir 4 kali atas kita. Habis. Kalau orang tu tak takbir, selama itulah mayat kita tak akan ditanam. Itulah kesudahan kita, 4 kali takbir. Tapi kalau kita menghabiskan masa muda dengan belajar, 4 kali takbir itu, bermulalah kesenangan di hari akhirat. Pasal kita dah beriman dengan Tuhan. Tapi kalau kita ambil keputusan tak mau belajar, 4 kali takbir tu, dia buka pintu kesengsaraan. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata, Imam Syafi'i kata, hidup satu orang muda, wallahi bil ilmi wat tuqa. Tanda kata dia tu orang muda adalah dia hidup demi Allah, dia hidup dengan ilmu dan dengan takwa. Daripada muda dia kata, iza lam yakuna la'tibara li zatihi. Imam Syafi'i kata, kerana ilmu dan takwa tidak akan ada melainkan pada diri satu orang yang orang itu benar-benar mendapat satu iktibar dalam hidup dia. Ini bukan hadis yang kita baca ni ikhwan, ini adalah kata-kata Imam Syafi'i. Tak mana kita nak cari dalam Diwan Asy-Syafi'i. Jadi pertama dia kata, bila kita mengaji kita kena sabar. Kita kena sabar. Ada ustaz kita belajar dengan dia, dia tak suka orang tanya. Jangan tanya dalam majlis, tanya ketika makan. Kadang-kadang kita benda tak apa, tak ingat. Ustaz ni saya nak tanya. Dia tanya pula dah. Dia kejut lah. Dia duk mengajak bab taharah, dia tu pergi tanya bab tafsir. Dia ni bab tafsir kalau nak mengajak baru dia study. Dia bukan pergi hafal ayat tu, dia study baru dia pergi ajak. Dia duk ajak bab taharah, maknanya satu hari suntuk dia study bab taharah. Dia ni pergi tanya, ustaz ni berapa ayat mansuh dalam Quran? Kecut muka dia. Kecut muka dia. Dia tak suka. Tanya time makan lah. Tanya time makan lah. Jangan tanya dalam kuliah. Dia malu. Maka satu ulama lain, nama dia Imam Ibnu Jama'ah,
Imam Ibnu Jama'ah. Dia kata, sebahagian salaf kata, sebahagian ulama salaf ada kata, siapa tak sabar dengan ilmu, siapa tak sabar dengan ilmu. Sebab kita duk belajar ni ikhwan, macam kita duk londeh baju selai-selai. Duk nampak kita punya apa? Duk mengaji, nampak. Nanti Imam Ghazali kata, dalam suasana mengaji ni, orang yang paling kena sabar siapa dia? Ustaznya ajar. Sebab dia akan nampak, bila dia macam duk londeh baju selai-selai, ada banyak lagi benda dia nak ajar. Orang duk depan dia tak tahu lagi. Tapi dia selama duk ajar mereka, duk didik mereka, dia duk tengok mereka duk jadi celaru dah. Dia baru ajar bab akidah, bab makan tak sentuh lagi. Mengaji bab akidah, mai time makan semua duk bagi tangan kiri. Dia tahu dah tak boleh makan tangan kiri ni, dia lemah perut. Ustaznya ajar tu satu orang yang paling tinggi kena sabar. Sampai nak khatam. Ni duk ada 5 jilid. Ni 5 jilid sahih fikih sunnah ni, 5 jilid punya duk ada. Bila nak khatam? Sebulan sekali. 8.5 baru start baca. Lepas tu pun tak baca betul. Dia kona sikit kot tu Pak Mek. Dia macam naik bukit, dia kona sikit, dia menjunam sikit. Kata Imam Ibnu Jama'ah, siapa yang tak sabar dengan ilmu, dia rasa kalau dia pergi belajar, dia rasa dia bodoh. Siapa yang tak mau tengok hina di mata dia dengan ilmu, maka sisa umur dia akan dibutakan dengan bodoh, dia kata. Bodoh akan meduk tang mata dia, dan bodoh tu akan membodohkan dia. Bodoh tu akan beritahu hang tak bodoh. Wahai dia bodoh. Bodoh tu akan beritahu dia tak bodoh. Dan siapa sabar dengan ilmu, maka urusan dia sampai akhirat adalah kemuliaan. Ini ikhwatul iman kita ambil daripada perkataan Imam Ibnu Jama'ah. Jadi maknanya daripada sini ikhwan, kita boleh buat satu kesimpulan. Rupanya kita nak belajar ni ada adab dia. Adab nombor 1, kita mesti mau sabar. Dan sabar ni dia satu sod barah sabar. Sod barah sabar. Kalau ejaan orang utara, sod ba'in sabar. Tak pakai roh, roh tu orang Arab pakai. Orang utara pakai ain, sod ba'in sabar. Bila kita kata satu kalimah sabar, sabar tu dia nak main ke kita, dia bukan main seketui lagu tu, dia melalui titi. Titi apa? Titi kita bersedia untuk ditarbiah. Dada kita ni terbuka, macam Nabi Allah Musa baca doa, Rabbi ishrahli sadri, lapang dada. Quran katakan, faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam, suratul An'am. Siapa Allah nak bagi Islam kat dia, nak bagi ilmu Islam kat dia, Allah akan lapangkan dada dia. Senang dan selesa di telinga dia dengar Islam. Dan lapang dada ni, dia start dengan apa? Dia start dengan kita minta kepada Allah. Yang ujung dia tu sabar, dia start dengan lapang dada. Lapang dada tu start dengan minta. Ya Allah, aku nak belajar, ya Allah. Hang tolong bagi kat aku. Hang tolong bagi aku sabar. Hang tolong bagi aku nampak. Hang bagi ilmu yang bermanfaat kat aku. Hang bagi aku ingat, ya Allah. Hang bagi aku boleh amal, ya Allah. Dia start dengan doa. Dan doa tu start dengan apa? Ikhlas, ikhwan, dengan ikhlas. Satu orang nak boleh pergi baca doa, bukan boleh duduk tak duduk terus. Teringat dah, dia mesti ada, dia tengok sesuatu, orang menasihat dia ke, orang apa kat dia ke. Dia tengok satu budak tu depan rumah dia, pantang semayang pergi masjid. Lalu depan rumah dia pergi masjid. Dia punya duk ingat, budak ni baru 10 tahun dah macam ni. Aku dah 45. Aku dah 45. Budak ni 10 tahun macam ni. Dia mai. Dia ada satu benda dia tengok, dia main dalam dada dia mula nak baca doa. Dada dia mula terbuka. Dia langkah ke majlis ilmu. Apa Nabi kata? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bukalah jalan ke surga. Barulah datang sabang istiqamah. Nah ini, ikhwan, rupanya mengaji ni ada. Ikhwan, bila kita tahu ilmu tu besar, masa kita ambil ilmu tu, kita pula macam mana? Ini adab kedua pula dah. Benda tu besar. Saya kata kat satu sahabat, baru ni saya cakap sepatah, dia teriak. Dia menangis. Dia kata, awaklah saya tak terfikir macam Ustaz fikir. Saya tak menangis, dia hanya menangis.
Dia bawa kereta. Dia sembang gedebang sembang sampai lampu stop, buka tingkap, orang bang lohong. Jadi saya duduk belakang. Saya sengap, saya tak kata apa, saya sengap, duduk jawab azan. Lepas tu dia duduk bawa kereta tu, dia duduk cakap dengan saya di belakang. Saya tak jawab. Dia marah, ha? Kata apa Ustaz cakap? Dia nak rawi merata lah, dia nak rawi apa ni? Cakaplah sikit, awak silap makan ubat kan? Orang duk bang. Habis semua saya buat tetap. Saya kata sepatutnya, saya kata sahabat, saya teringat Syekh pernah kata, kalau manusia tahu apa yang ada dalam azan, fadilat azan, fadilat jawab azan, fadilat doa azan, kalau manusia tahu tu semua, dia sanggup berhenti kereta nak jawab benda tu. Dan Nabi sebut dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, siapa yang baca doa azan, dia akan dapat syafaat di hari akhirat. Jadi kalau kita tahu besok kita nak mati, sedangkan Nabi ajak kepada kita adab, Nabi tarbiyah kita. Masa orang bang, Nabi ajak kena buat apa? Nabi ajak. Pasal apa kita duk belajar ni, kita tak buat apa Nabi ajak? Saya kata, saya cakap biasalah. Rupanya kawan teriak. Oh saya, tak apa. Tak apa. Itu nama dia ilmu, ikhwan. Ni ikhwan, Imam Ghazali sebut yang tak ada dalam Diwan Syafi'i. Nanti antum kalau ada ihya' terjemahan atau pergi dalam bab adab belajar. Adab belajar. Apa kata Imam Ghazali? Benda paling susah ialah apabila kita nak merelakan ilmu tu ubah kita. Masa tu ikhwan, satu drama, satu sandiwara dalam hidup. Dia boleh marah dengan ustaz-ustaz. Awak ustaz pun bagus sangat tak mana. Oh, dia mah ayat tu. Ustaz pun mengkak serupa dia lah juga. Tapi ada satu masa, benda kita dengar macam azan ni ikhwan, macam azan. Imam kita berjalan, imam kita duduk di rumah, imam apa pun. Bila azan ni, kita teringat kelebihannya Nabi sebut tentang kelebihan azan, dan Nabi letak apa kita kena buat. Hatta kita dah sampai dekat paik nak ambil ayak, semayang dah. Tiba-tiba orang azan, kita berhenti azan. Apa kita kena buat? Nabi suruh kita jawab azan. Di situ ada sunnah, di situ ada cara, di situ ada petunjuk daripada kekasih Allah. Bukan kita sembang, bukan kita buka Facebook, bukan kita on kita punya telefon, kita jawab azan. Antum ingat Imam Syafi'i kata tadi, siapa yang biar masa muda dia tak mau amal ilmu dia tak mau belajar, bersedialah untuk 4 kali takbir. Matilah agama dia, ya kawan. Kita duduk dalam masjid, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan cakap. Pasal apa? Nak jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bagi satu soalan. Apa dia tadi? Itu azan pula. Kita jawab pula. Kita sembang pula. Dalca. Bukan kata dalca, golmal. Dalca boleh perangat. Golmal tak boleh perangat. Bila saya tengok Imam Ghazali kata tu, saya duduk seorang-seorang, saya kata, demi Allah betul. Demi Allah betul. Satu benda paling susah, bukan nak tadah telinga dengar, bukan nak buat nota, ialah kita nak merelakan ilmu tu, dia merubah kita. Dia merubah kita. Satu-satu keadaan kita jumpa, Nabi ajak cara dia. Izinkan ilmu tu ubah kita. Aku nak jawab azan. Masa itulah kawan tu dia main idea nak tanya soalan macam-macam. Dan soalan dia pun jenis soalan UPSR juga. Bocok lah tu. Tanya bukan-bukan. Ustaz yang kena tanya dalam dilema. Tak jawab, kawan tanya. Jawab, mati satu sunnah. Macam mana nak buat? Kalau dulu saya kata diri saya, dulu saya ra'i juga orang. Tapi lah saya tak mera'i dah. Pasal apa, umur saya dah tua. Ni duk baca tadi Imam Syafi'i kata fakabbir arba'an li wafatih. Satu ilmu kalau hang tak belajar, hang bersedialah 4 kali orang nanti takbir, orang takbir 4 kali hang lingkup. Dan kita nak balik bertemu Allah esok, ilmu ni lah sunnah nak tolong kita di hari akhirat. Macam mana kita tak amal? Kita mesti mau amal.
Kita nak sembang ni bila-bila boleh sembang, ikhwan. Bila-bila boleh sembang. Jangan bimbangnya. Sembang ni insya-Allah dia ada tempat, dia ada dia punya partner. Tapi bila kita sampai satu-satu tempat yang Nabi kata tempat itu tempat ada kelebihan. Apa dia? Masa azan ada kelebihan. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, ikhwan, kita jangan sembang. Zaman kita sembang ni bagi berlalu bang. Ambil zaman sembang dalam majlis ilmu ni, boh dalam perahu, belayak di Sungai Sarawak. Bye-bye. Tu menyanyi pula, sayang Sarawak, sungainya sempit, bagi dia pergi bang. Bye-bye kan. Lah ni aku nak mengaji dalam majlis ilmu, aku tak mau sembang. Pasal apa? Pasal Nabi kata majlis ni Allah ampun dosa kita. Penting apa sangat kita sembang time ni? Penting apa sangat? Penting apa sangat kita sembang time ni? Nak apa betul Ustaz? Ustaz baca tadi muka surat 150, kita baru muka surat 30. Oh nampak, 100 Ustaz pergi belajar. Tak apa. Tak apalah. Tapi kalau tak ada apa-apa, ikhwan, tak ada kecemasan, tak ada apa-apa, tak usah sembang. Pasal apa? Pasal ada kelebihan. Kita dengar cantik. Mai peringkat kedua, Imam Ghazali kata apa? Nak benarkan ilmu tu. Didik kita. Oh, satu benda yang susah, ikhwan. Satu benda yang susah. Baik, kita sambung baca kitab. Kalau duduk baca yang tu, dia tipi pukul 10 lagi. Seingat saya kita berhenti pada muka surat 91. Muka surat 91. Tapi tak apa, kita ambil 90 bawah sekali. Ulama membahagi taharah syar'iyah menjadi dua. Seingat saya kita berhenti sini lah. Ada betul ya? Sampai tak berani sembang tu. Yang tu saya cerita adab saya, bukan saya kata jangan sembang. Tak apa, boleh sembang. Itu cerita adab saya. Dia pun dengar dia kata awak dia ni satu macam. Adab saja cerita. Baik. Ulama membahagikan taharah syar'iyah. Tentu orang kata sembang apa, baru ni saya buat kuliah, kawan tu kentut depan saya tu. Sikit je duk rakam ni. Gamak kuliah saya panjang kot. Kan? So, kalau dia bagi atomic bomb. Saya pun macam biasa dengar bunyi macam ni, aku biasa dengar. Saya tengok dia, saya kata pasal apa? Dia kata lapak Ustaz. Saya kata abang lah lapaknya hampir bagi atomic bomb tu pasal apa? Ada anak kata apa? Dia beranak hari apa, bulan apa, tak tahu. Dia tak tunjuk IC dia. Yang nombor satu nama dia taharah haqiqiyah, iaitu taharah dari al-khubth, yakni najis. Najis terdapat pada tubuh, pada pakaian dan tempat. Taharah haqiqiyah. Sebenar-benar kita, apa makna taharah? Taharah tu maksud dia bersih. Ataupun kita kata raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Ataupun kita kata izalah najas, kita menghilangkan najis. Maka kita menghilangkan najis secara hakikat. Benda tu mata kita hukum dia najis. Duduk pada baju, duduk pada badan, duduk pada tempat, kita hilangkan dia secara hakikat. Yang kedua nama dia taharah hukmiyah, iaitu taharah dari hadas. Tadi al-khubth, kita hilangkan khubth, najis. Ni taharah daripada hadas. Hal ini khusus pada badan. Taharah ini terbahagi atas 3 macam. Taharah kubra, iaitu mandi. Taharah sughra, iaitu ambil wudu. Dan pengganti keduanya apabila tidak mampu, iaitu tayammum. Ini kita baca dalam hadis, Nabi tak bagi nama-nama lagu ni semua. Ini semua ulama bagi nama supaya metod belajar tu ada. Kita nak kata taharah satu pun boleh. Ini semua susunan para ulama nak bagi orang dia ajak tu boleh faham. Taharah kubra ni apa dia? Mandi wajib. Itu taharah besar. Taharah sughra ni apa dia? Tak ada wudu, nak sembahyang pergi ambil wudu lain. Taharah sughra. Lagi satu dia panggil taharah bainal kubra wa sughra. Dia duduk tengah-tengah, iaitu kita dalam apa pun air tak boleh pakai, kita pakai tayammum. Yang tu dia panggil taharah pengganti kepada kubra dan sughra. Ini perbahagian ulama saja. Jadi kita tahu taharah ada hakikiyah, nampak najis tu nampak dengan mata, dan taharah hukmiyah,
Tak nampak dengan mata, dia di segi hukum aja. Macam bila kata kawan tu berhadas, dia kata saya ada hadas, kita tak nampak dengan mata, tapi hukum menyatakan dia berhadas, semayang tak boleh. Tak boleh. Lawan kepada hadas itulah nama dia taharah, ataupun lawan lain kepada taharah kita panggil najis. Dan najis pun ada dua. Satu najis kita nampak, satu najis kita tak nampak. Tak nampak. Kerana benda tu agama kata najis, kita sembahyang tak boleh. Kita tak boleh buat ibadat dengan menanggung hadas-hadas ni semua ni. Hadas ni ikhwan, sampai hari ni satu kalimah yang kita tak boleh nak takrif dia apa. Cuma mengikut bahasa Arab, hadas daripada kalimah hadasa, datang. Dia mai, ada benda yang bila dia mai tu ada petanda dia, sembahyang tak boleh. Bila dia mai tu ada petanda dia, puasa tak boleh. Tapi dia tu apa dia? Dia bukan satu benda boleh teropong dengan kanta pembesar duk tengok dia. Tak boleh, tak boleh. Macam tu. Hadas, dia penghalang kita beribadat kepada Allah. Baik, dia nak cerita taharah yang pertama dulu, iaitu taharah haqiqiyah. Yang pertama yang masuk dalam taharah haqiqiyah ni apa dia? Najis, dia kata. Najis ni apa dia, ikhwan? Najis adalah lawan dari kata taharah. Najis adalah istilah untuk satu benda yang kotor secara syar'i. Dia bukan kotor di mata kita, dia kotor pada hukum. Hukum yang menyatakan benda tu cemar. Diwajibkan atas setiap Muslim bersihkan diri dari najis dan mencuci apa-apa yang terkena oleh najis itu. Satu orang Muslim bila dia nak menghadap Allah, dia nak semayang, hak nama najis ni lawan daripada kalimah taharah tadi ni, najis, dia kena bersihkan. Tuhan tak boleh terima dia dalam keadaan dia kotor. Ima secara hakikiyah, ima secara hukmiyah. Ima najis tu duk ada nampak di badan, ima tak nampak tapi hukum. Hadas kecil itu tak nampak tapi dia hukum. Kalau najis-najis seperti darah ni semua nampak, dua-dua itu kena bersihkan. Lebih-lebih najis yang Quran kata innama musyrikuna najasun. Orang musyrik ni akidah dia najis. Kita tak boleh mati dalam akidah kotor, kita tak boleh mati rosak akidah, dan kita buat ibadat kalau akidah kita rosak pun Tuhan tak mau terima ibadat kita. Nabi tak benarkan kita pakai tangkai. Walaupun pakai tangkai tu ulama fiqh kata sembahyang sah, tapi Tuhan tak suka. Tuhan tak suka. Kita tak boleh tatu badan, kita tak boleh duk pergi potong apa nama ni, kening-kening ni semua pergi potong, tak puas hati, tak boleh. Allah tak suka. Allah tak suka. Kita duk pakai susuk, lepas tu pergi ambil air semayang, pakai telekung semayang. Susuk benda dalam bukan nampak. Memang benda dalam bukan nampak, tapi dia termasuk najis secara batiniyah. Akidah yang tersimpan, dia adalah busuk, dia adalah kotor, dia adalah jelek. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Dia amalan syaitan, jauhi. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata apa dia? Nabi kata selepas daripada aku wafat, tiba-tiba umat aku akan diserang oleh syaitan. Tiba-tiba umat aku akan diserang oleh syaitan. Syaitan mai ke telinga dia. Syaitan kata kepada dia sesuatu. Sampailah dia ni umat aku, Nabi sebut. Tiba-tiba dia sanggup syirik kepada Allah tanpa ada sultan. Tanpa ada sultan. Apa dia sultan? Tanpa ada hujah daripada Allah membenarkan dia buat benda tu. Sampai pada peringkat syaitan bisik kat dia, hang buat syirik kepada Allah. Apa dah jadi dengan dia? Tak tahu, ikhwan. Serangan syaitan dekat umat Muhammad ni kuat, ikhwan, kuat. Musuh kita daripada hak surga lagi ni. Kita kena hati-hati. Baik, ikhwatul iman. Najis, jenis-jenis najis. Benda-benda yang disebut oleh dalil syar'i sebagai najis adalah sebagai berikut. Kerana agama yang kata dia najis, kita kena balik kepada dalil agama. Ini kaedah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tak akan kata benda tu najis, Ahlus Sunnah tak akan kata haram, Ahlus Sunnah tak akan kata halal, Ahlus Sunnah tak akan kata wajib, tak akan kata sunat, melainkan Ahlus Sunnah akan kembali pada sumber dia daripada Quran, daripada As-Sunnah. Ahlus Sunnah akan kembali di situ. Apa pun Ahlus Sunnah nak buat, dia akan kembali di situ.
Ahlu sunnah boleh menerima petua orang. Tapi bila petua nak jadi ibadat, ahlu sunnah letak sempadan. Orang bagi petua kat kita. Orang bagi petua ni, sahabat sebelum potong kuku, pi basuh tangan dulu, bagi kuku-kuku ni semua lembut. Ahlu sunnah boleh terima. Tapi bila potong kuku tu nak jadi ibadat, ahlu sunnah letak dia punya sempadan dah. Dalil mana? Sahabat, macam mana ente pergi potong kuku dengan tangan kiri dulu? Dia kena start dengan kanan. Allah, ente apa ni? Ni dah khilaf sunnah. Mana dalil dia? Mana dalil kata tak boleh potong kuku dengan kiri? Dia kata Nabi semua suka kanan dulu. Ada hadis. Kata apa? Sahabat, kanan tu dia kena start dengan ibu jari ni. Dia, mana? Apa pun ibu dulu. Dah dia kata apa, bapak dulu, bapak yang buat, ibu baru mana. Lagu tu pula dia cakap. Tak apa. Dalil mana? Bila benda tu daripada adat, nak bertukar jadi rutin, lepas tu daripada rutin, nak pergi percaya dia ibadat, i'ti burhanak. Buat main dalil. Kalau tak ada dalil, Ahlussunnah akan tolak benda tu jauh-jauh. Benda tu dah jadi satu petua. Yang petua tu nampaknya nak melanggar sempadan agama. Ahlussunnah titik. Ahlussunnah akan buang budayanya macam tu. Kita balik rumah pergi ni kuliah. Kan? 9, 8, 50 baru baca. Tak nak habis ni kan? Nak makan gedebang-gedebung sembang sembahyang sampai rumah pukul 12. Tu kira awal lah. Pukul 12 sampai kira awal lah. Tengok rumah kita semak, nak sapu sikit. Dalam duk sapu, teringat, alamak, tu aku pesan, mak aku pesan, tak boleh sapu. Nanti kalau kita sapu dengan malaikat-malaikat kena penyapu, tak masuk rumah. Ahlussunnah boleh menerima petua. Apa dia? Nak sapu tengah malam, hati-hati. Luar rumah kita gelap, kita buka pintu, menatang apa masuk kita tak nampak, kita duk pusing. Ahlussunnah boleh menerima petua. Tapi bila petua tu nak jadi satu akidah, Ahlussunnah akan bawa dia punya sempadan dia awal-awal. I'ti burhanak. Ni hang duk percaya lagu ni, mana dalil dia? Kalau tak ada dalil, nak percaya juga, Ahlussunnah akan buang benda tu dalam tong sampah. Dalam alam ini ikhwan, prinsip Ahlussunnah lah yang menyelamatkan manusia. Petua tak akan jadi agama. Adat tak boleh duduk tempat ibadat. Ibadat memerlukan dalil. Nak kata benda tu najis, buat main dalil lah. Kan kita najis dadah. Dadah ni najis ke? Najis dadah. Dadah tu ubat. Semua ubat kena bubuh dadah. Habis kita dah cekik najis ya? Dah. Nak bubuh nama tu, Ahlussunnah dia teliti. Oh, tak bubuh najis rokok. Najis rokok. Yang jangan main-main. Habis kalau hang kata najis rokok ni, aku duk balas, aku duk pegang najis ke? Dia pula minta kat kita, mana dalil? Buat main dalil, dia kata kat kita. Buat main dalil. Maknanya si perokok itu Ahlussunnah. Dia tanya dalil. Maknanya dia Ahlussunnah. Baik. 1 dan 2, kotoran manusia, muntah dan apa nama? Ni apa nama, segala kekotoran manusia, tinja dan ayak liak, ni semua ni yang keluar masa kita tidur, ni semua ni semua termasuk dalam najis. Muntah satu orang wati bermakna keluar benda tak elok daripada dia punya mulut dia, ni semua ni. Keduanya adalah najis. Menurut kesepakatan ulama. Adapun kotor manusia, berdasarkan hadis Nabi, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." Nabi kata, jika sandal salah seorang daripada kamu menginjak kotoran, maka tanah adalah pembersih baginya. Kita pakai kasut, kita zaman Nabi kan, bukan ada tar. Nabi pakai jubah, pakai kasut, naik himar, pergi semayang. Masjid bukan ada kapek. Jadi randuk dengan kasut tu lah, jubah-jubah mereka kan. Randuk naik kuda musim hujan, debu. Jadi
Bila sampai depan pintu masjid, gang kasut tu lah, seret lagu kita duk seret atas cadar kaki tu lah, seret masuk. Sembahyang dengan kasut lah. Banyak orang hari ni kalau dengar jadi cemas. Tempat kita ni anjing duk melewat. Habis lah. Anjing tu melewat. Ni kita, dia duduk fikir benda yang dia pun tak pasti. Dia kata mana nak pitau, jalan yang kita pakai tu kita terpijak ayat kencing dia. Dia pun kata mana nak pitau, dia pun tak tahu. Tapi dia kata benda mana nak pitau kira tak tahu. Air ni tak ada air lah. Tak ada air. Nabi kata apa dia? Jenis kita pakai kasut lagu tu, seret kasut atas tanah, kotak-kotak tu dianggap bersih. Nabi keluar pergi semayang. Nak keluar pergi semayang, Nabi tengok di hujung jubah dia. Nabi kata ni apa ni? Nabi duk gerik lagu tu kan. Duk gerik buang. Aisyah kata apa tu Rasulullah? Oh, Nabi kata bekas yang mani ni. Nabi gerik-gerik dan bimbul. Masuk pergi semayang. Katalah sekali ustaz pergi terkenal lagu tu, ustaz duk pergi gerik lagu tu, dia nanti satu WhatsApp masuk dalam gambar. Dia kata punya tak senonoh sampai melimpah sampai tahun tu. Dia kata punya pengotor ustaz ni, dia kata. Dia nanti ulang balik sembahyang 40 hari. Apa punya ustaz, dia kata tak senonoh nak menghadap Tuhan, tak jaga. Kita pula kata kat dia, Nabi garis lagu tu. Kita ustaz nak ikut sunnah Nabi tu, duk pergi garis lagu tu. Dia kata pula kat kita, dia betul dia kata ustaz. Ini nama dia ikhwan, ilmu. Ini nama dia ilmu. Dan yang menunjukkan najis juga adalah keumuman hadis yang memerintah kita istinja. Yang keluar kok badan manusia, yang keluar kok jalan kita pergi qada hajat, ni semua kita hukum sebagai najis. Juga ada hadis Nabi SAW sebut, hadis daripada Anas tentang orang yang mai kencing dalam masjid. Nabi kata da'uhu wala tazrimuhu. Nabi kata biar dia, jangan putuskan dia punya qada hajat dia tu, jangan putus. Setelah selesai, Nabi SAW minta seember air lalu menyiram ke atas bekasnya itu. Nabi ambil, Nabi pergi, selesai. Kalau kita kena potong kapek, kena potong kapek, lepas tu nak kena pergi bau juga. Mughalazah ke tak mughalazah? Mughalazah kena sama pula. Fiqh Nabi ni ikhwan, fiqh yang sangat selesa. Sangat selesa. Orang kencing ke, orang berak ke, semua tu hukum najis. Dan Nabi ajak cara kita nak selesai macam mana. Jadi apa yang keluar daripada badan kita, imam dia keluar balik dalam bentuk muntah, imam dia keluar balik dalam bentuk ayat kencing, ataupun dia keluar balik dalam bentuk kita pergi qada hajat, semua tu dihukum sebagai najis. Adapun yang melekat dekat kasut-kasut kita ni, hadis bagi tahu tadi, fa inna turaba lahu tahur. Jubah-jubah kita ni, kita duduk berjalan, kadang teranduk sana teranduk, ujung jubah ni semua, ini semua agama hukum sebagai benda tu bersih. Agama hukum dia bersih, dia bersih. Yang ketiga dan yang keempat, mazi dan wadi. Mazi adalah cair halus yang kental, yang keluar ketika syahwat sedang naik, saat bercumbu dengan isteri. Bukan kata isteri saja, duk pergi melawak dengan pondan, dia keluar pun kira juga. Itu pun nak kena habaq, pasal kita orang Pulau Pinang kan. Nak kena habaq juga kan. Kerana dia duk main pelawak dengan kita. Bila aku terkencing, tengok-tengok mendatang tu main dah. Hati-hati. Tapi ikut kitab ni, dia kata masa bercumbu dengan isteri ketika inginkan jima atau menginginkannya, keluarnya tidak memancang, tu dia punya terang sampai macam tu. Dia punya terang sampai macam tu. Tu ni kalau duk baca seorang-seorang boleh steam seorang-seorang ni. Kalau duk baca seorang-seorang, dia baca ramai, dia cover line lah balik kan. Baik. Dia kata keluarnya tak memancang, satu hal lah. Tidak rasa lemah ketika keluarnya, maknanya dia tak boleh faham lah pada orang kan. Dia tak jadi macam tu lah. Dan kadang-kala tak rasa dia keluar.
Cayak ni terdapat pada laki-laki dan perempuan. Tapi pada perempuan lebih banyak. Dia bagi rujukan nombor 59. Dia kata hak dia cakap ni boleh rujuk turun Fathul Bari. Kok dia takut dia pakai bahasa memancang, keluar lagu tu tak sedang. Kita kata awaklah pengarang kitab tak senonoh. Dia kata nanti Zat aku ambil daripada Fathul Bari. Abang lagi aku ambil daripada Syarah Muslim Nawawi, kalimah-kalimah tu. Mazi, itu dia cerita pasal mazi. Mazi adalah najis menurut kesepakatan ulama. Kerana Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan daripadanya. Dia najis. Yang ni kadang-kadang orang tanya kita sentuh bini kita batal ke tak batal? Orang kata mazhab Syafi'i batal, mazhab lagi 3 tak batal. Kita jawab macam ni ikhwan. Kita jawab macam ni. Tengok Nabi jawab apa dia dalam As-Sahihaini, maknanya dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebut kepada orang yang bertanya tentang mazi. Nabi kata yaghsilu zakarahu wa tawaddau. Nabi kata ia mencuci kemaluannya dan berudu. Di bawah tu 61 dia kata hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi bila orang tanya kat kita, Nabi dalam hadis ni Nabi kata kalau mazi keluar macam mana ya Rasulullah? Nabi kata yaghsilu zakarah. Pi basuh kemaluan wa tawadda, pi ambil wuduk lain. Jelas. Jadi bila orang tanya kita, Ustaz, sentuh suami, sentuh isteri batal dak wuduk? Kita jawab macam ni. Kita kata kalau kita sentuh bini kita terbit mazi, batal wuduk kita. Dan pi basuh. Kalau kita pegang bini kita, kita gomoi bini kita, nothing come out. Lapik bahasa apa kan? Dia tak keluar apa-apa. Perlukah kita ambil wuduk? Tak perlu. Pasal hadis ni hebat macam tu. Hadis ni kata, bila kita nak ambil wuduk, bila mazi keluar. Dan mazi keluar ni masa bila? Tungubah ke? Kalau tungubah dia duduk keluar, ini satu macam. Kan dalam fiqh kita mengaji masalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia satu orang yang banyak mazi. Kita nanti baca. Jadi bila mazi ni keluar, di atas tu dia habang masa cumbu-cumbu. Kan kita duk tengok berita, seriusnya tengok berita. Ni pasal isu doa ni. Kena pergi rampas mikrofon ni semua ni kan. Nak berdoa pun tak boleh dah ni kan. Rampas mikrofon semua dah. Baik, kita tengok isu tu, adakah duk tengok isu tu mazi keluar? Kat mana boleh? Filem tu tak boleh keluar macam. Kalau keluar juga, dia ni kena jumpa pakar. Jadi mazi ni secara ta'rif kitab, dia keluar masa bila? Bercumbu. Kita kata masa kita steam. Bukan steam mengaji ni, steam percumbuan. Kita ghairah. Masa tu baru dia keluar. Jadi kita pegang bini kita, bila kita pegang bini kita, batalkah wuduk kita? Ada qaul dalam mazhab Syafi'i kata batal. Kita hormat dak pandangan tu? Kita hormat. Tapi hadis kata macam mana? Hadis kata, pi ambil wuduk lain. Maknanya batal lah wuduk. Bila dia keluar. Dan ta'rif dia keluar macam mana? Cumbu-cumbu. Kan? Ni kita makan kenuri sebelah menyembelah kan? Itu bini kita pegang kita. Astaghfirullahalazim. Satu macamnya leceh lah hang ni. Batal wuduk aku. Bini mengaji sahih fikih sahih sunnah. Lah bini kata takkan pegang lagu tu keluar dah. Bini pisang, takkan lagu tu keluar dah. Ni hang apa cakap kat aku macam tu? Iyalah, tak dengar mamak tu kata apa malam tu? Dia baca hadis muttafaqun alaih yang nak pergi ambil wuduk ni bila keluar mazi. Nabi yang kata bila keluar ambil wuduk ni takkan saya pegang abang. Abang ni kacau macam tu abang. Kena pergi mengubat ni. Jadi kalau orang kata kita pegang perempuan batal wuduk, kita ingatlah balik dia ni. Hormat tak kita orang yang kata batal? Kita hormat. Satu pandangan ulama. Tetapi Nabi kita bukan hormat, kita beriman dengan dia. Kita beriman dengan dia. Dalam riwayat lain, kalau Nabi nak pergi semayang, riwayat Abi Daud, Nabi nak pergi semayang, Nabi kalau bini dia duduk depan, dia akan cium pipi dia, dan hadis menyatakan dengan terang,
walam yatawadda. Dia tak ambil wudu. Sedangkan hadis ni suruh pergi ambil wudu. Yang tadi pula kata Nabi tak ambil wudu. Iyalah, pasal apa Nabi tak ambil wudu? Pasal tak keluar apa? Hadis ni kata ambil wudu bila? Bila keluar sesuatu. Maka kita boleh faham kedudukan riwayat yang kata pegang bini batal wudu. Apa kedudukan dia? Rajih ke? Marjuh ke? Apa makna rajih? Kuat. Apa makna marjuh? Kurang kuat. Kita menghormati ulama ahlu sunnah. Kita respect dengan semua ulama-ulama ahlu sunnah. Bukan sahih kita nak pergi lawan mereka, tapi bukan sahih umat nak pergi lawan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu benda ni. Pasal tu saya kata, ikhwan, satu pelajaran yang kita belajar apa dia? Kita bukan saja menerangkan mazhab, tapi kita juga kena menerangkan dalil mazhab. Bukan sahaja menerangkan dalil mazhab, kena terang lagi satu bab. Dalil mazhab itu apa mustawa dia, nilai dia dalam hujah, kuat ke tak kuat. Kena berani terang. Ada orang kata, ikhwan, hang mengaji bab khilaf ni sampai bila tak selesai? Kita kata boleh selesai kalau cara kita belajar tu betul. Kalau kita kata, ikhwan, antum peganglah yang mana, janji mazhab 4. Kalau kita pekai lagu tu, memang tak akan selesai. Tapi kalau kita didik orang kita, ikhwan, sekarang ni kita duk belajar mazhab kita Syafi'i. Ni dalil dia kata batal. Lepas tu orang mengajak terang pula dalil yang Imam Syafi'i pegang batal tu di sisi hujahnya, dia duduk tak mana? Dia kuat ke? Dia tak kuat. Kalau setiap muallim, setiap mudaris, setiap murabi yang mengajar, dia boleh terang macam tu kepada orang mengaji dengan dia, maka tak timbul kita taksub mana-mana mazhab, dan tak timbul umat di luar sana keliru, tak timbul. Kita kena berani merujuk kena berani rujuk. Kita kena berani rujuk al-majmu', kena berani baca kitab al-muhalla. Ni semua ni kitab-kitab kalau kita sebut ni, ustaz-ustaz pondok nanti kata bukan sahih kita nak baca. Habis sahih siapa? Habis sahih siapa nak baca kitab ni? Entah pun jangan baca, dia kata. Sat lagi dia tulis lain, entah faham lain. Dia tulis ikan, takkan kita faham boya. Yang tu betul-betul jadi apa Pak Abu kan, alif ya mim buaya cikgu. Yang tu memang betul-betul silap faham. Dia tulis wala, kita baca dan tidak. Takkan dia tulis wala, kita baca dan ada. Dia tulis lam, tidak. Dia tulis amma, kita kata ada pun. Dia tulis amma, ada juga amma apa. Okay? Ni amma Arab ni. Dia kata summa, kita kata kemudian. Nak salah faham ke mana? Dia kata min, kita terjemah dari. Dia kata man, kita terjemah siapa. Dia kata ma, kita terjemah apa. Dia kata bijanib, kita terjemah di sebelah. Bijanib maksud dia di sebelah. Dia terjemah indi, di sisi. Dia tulis hunaka, kita terjemah sana. Dia tulis zalika, kita terjemah itu. Dia tulis tilka, kita terjemah itu. Dan kita tahu tak beza zalika itu, tilka itu untuk yang mana, ini itu untuk yang mana, muzakkar, muannas. Tak mana yang kata nak silap faham. Dia kata haulai, ni belajar harfiah ni kan. Haulai, mereka lah. Hum, mereka juga. Dia tulis kam, dia tulis kum. Kam, kum. Oh, macam mana ni? Yalah. Kam, berapa? Kum, kamu. Kok mana kata nak tersilap faham? Jangan main-main. Al-Um, Al-Majmu', apa nama ni semua ni, kitab-kitab ni. Jangan main, dia kata. Jangan main, dia kata. Nak baca kitab tu pun nak kena ambil semayang. Apa ni? Pasal ada tok guru macam ni, ada ustaz macam ni, pasal tu fik perbandingan, tak boleh mengajar. Benda bukan susah ya kawan. Saya kata wallahi demi Allah, kitab besar-besar ni lebih senang baca daripada kitab kecil.
Baca Al-Um tu lebih senang daripada baca Matla'ul Badrain. Lebih senang dengan sanad, dengan rawi, dengan semua ada dalam Al-Um. Dengan asas semua ada. Imam Syafi'i cerita dia ambil dari siapa, dan dia nilai hadis tu macam mana, dan lepas tu dia istimbat daripada hadis tu, aku kata macam ni. Jelas kita baca Matla'ul Badrain tak ada. Tapi macam mana yang mudah orang kata? Orang kata susah. Baik ikhwan. Diriwayatkan daripada adapun wadi, tadi kita cerita pasal mazi. Adapun wadi adalah cecayak berwarna putih kental yang keluar setelah buang air kecil. Dia juga najis berdasarkan ijma'. Kadang-kadang dia keluar macam tu, kadang-kadang dia keluar letih, buat kerja kuat, kadang tak larat, kadang terlampau tired. Cukup-cukup punya letih, dia boleh mai. Pun ini juga nama dia najis. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, mani, wadi dan mazi. Adapun mani, maka itulah yang menyebabkan wajibnya mandi. Sedangkan wadi dan mazi, ia menyatakan cukup, cucilah kemaluanmu, lalu beruduklah seperti mana uduk untuk sembahyang. Dia buh 62. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Imam Al-Albani dalam sahih Sunan Abu Daud. Ini nama kata nota kaki. Satu-satu kenyataan di atas ni tanggungjawab dia. Tulis satu buku, lepas tu lepas hadis tu duduk tak mana, nak semak tak mana pun tak tahu. Ini kita kata penulis yang korang berwibawa. Berwibawa tu korang. Jadi berdasarkan ini ikhwan, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, segala muntah, segala air kencing yang keluar daripada mulut kita, keluar kot jalan depan, jalan belakang, semua ni adalah dikatakan sebagai benda cemar. Darah haid dasarnya adalah hadis Asma binti Abu Bakar. Dia berkata seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami bajunya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Ini soalan perempuan dulu dekat Nabi. Ini soalan wanita-wanita ahli syurga dekat Nabi. Sahabiah Nabi, dia bertanya soalan ni dekat Nabi. Hadis ni juga hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, tahutuhu summa taqrusuhu bil ma' wa tandahuhu wa tusalli fi. Nabi kata hendaklah dia menggerikkannya, cuci bagi buang, kemudian gosok dia dengan air, lalu menyiramnya. Setelah itu silalah dia guna pakaian tu juga untuk sembahyang. Artinya bila baju tu, kain tu, pakaian tu kena darah haid, yang najis tu tempat kena saja. Ini kelebihan untuk umat Muhammad. Bani Israel kalau kena macam tu, kena potong buang. Tempat yang kena tu kena potong buang. Kelebihan umat Muhammad, basuh dia. Dan Nabi ajar, Nabi kata pergi tonyoh-tonyoh, pergi sentai-sentai. Nabi kata ambil air, siram ke atas dia. Jangan siram satu baju, siram tempat yang kena tu saja. Lepas tu Nabi kata dia sudah boleh dipakai untuk sembahyang. Ikhwan, ada sebahagian orang dia tak puas hati cara lagu ni. Dia kata pergi rendam satu baju dah senang. Cara Nabi dia tak puas hati. Cara Nabi dia tak puas hati. Nanti kita belajar dalam Sahih Bukhari kan, apa bab sembahyang atas sejadah. Imam Bukhari buka bab sembahyang atas sejadah. Kita tengok ada cicak, ada apa semua. Allah. Kan? Kita nak pergi basuh satu masjid tak kena, kita nak pergi sembahyang. Kita baca Sahih Bukhari, kita boleh ambil sejadah ni, kita rotok bagi hilang debu dia semua, kita hampak. Walaupun di bawah tu ada cicak, kita hampak atas dia. Kita boleh berdiri atas sejadah, kita boleh sembahyang. Allah. Aku mengaji sampai 4 senawi, anda tak? Ni nak main-main ke dengan Tuhan? Alah, dia kata main-main terus. Nak sembahyang ke lagu ni? Kita kata itulah peranan sejadah. Dia halang kita sujud tempat najis. Itulah peranan sejadah. Rumah kita kalau dah bersih, kita mau rumah kita pukul 12.40, kita sembahyang zuhur pukul 1 suku, tak pakai sejadah pun tak apa. Bersih dah. Kita pakai sejadah ni satu pasal takut dai kita sakit. Simen kerah kan. Tonyoh lagu tu kadang-kadang
simen tu lincin kepala kita berjalan dalam sujud tu. Mahmar dia lincin. Tu peranan sejadah. Dia nak bagi kesan. Dan yang kedua, peranan sejadah ni macam ni lah, habuk-habuk, kotoran-kotoran, cemar-cemar lagu ni, kita buat atas dia. Kita berdiri atas sejadah. Dia kata, najis lagu mana? Tadi ada lah, tak ada. Tadi ada bau lah, mana ada bau? Allah. Dia mai. Sayyidina Umar kata muda, siapa tak puas hati dengan cara Nabi, dia akan mati dalam keadaan Tuhan pula tak puas hati dengan dia. Habis. Pasal cara Nabi, Tuhan mau turun. Kita bukan nak pergi sembahyang atas najis. Kita duk cerita kondisi tempat macam tu. Tak ada siapa duk sapu-sapu itik cicak, letak selungguk, bos jadah atas nak sembahyang. Tak ada siapa pergi buat kerja tu. Kita cerita kondisi. Kondisi. Kita sembahyang satu itik cicak tergolek, jenis kering kan. Satu macam kita jentik. Kat satu macam kita bau. Tak ada bau apa? Kering. Tak ada lagi lah. Bau-bau satu macamnya cengih dia mai. Kena pergi basuh lah. Tu pun dalam mazhab Syafi'i ada satu tajuk kecil. Najis yang dimaafkan. Ada bab kecil. Ada bab kecil. Najis yang dimaafkan. Nanti kita akan tengok ikhwan. Kotok haiwan. Yang keenam, haiwan yang tak boleh dimakan dagingnya. Semua jenis haiwan yang kita tak boleh makan daging dia, maka apa yang mai daripada dia, ayat leok dia ke, dia punya kencing ke, dia punya apa-apa yang mai pada dia, semua kita kata haiwan yang tak boleh makan ni. Maknanya kita sembelih dia pun duk tak halal tang situ lah. Macam babi, macam anjing, macam kucing, macam bewak kita ni, bewak temodo, bewak kabuk ni. Kalau bewak padang pasir, dia comel. Biasa tengok orang sembelih bewak macam mana. Kapten pernah tengok? Saya pernah tengok sekali pergi market Arab. Jangan main-main. Dia nak mati tu 6 ke 7 jam setelah sembelih gantung. Dia bukan mati, aku mati dalam iman. Itu bewak kita. Bewak kita tak ada sembelih mati dah. Kan? Ni bewak yang kata dop tu, yang orang duk buat ubat kan. Dia besar-besar macam tu. Dia bersisik, tapi dia comel, dia kering. Dia berpegang, bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih tu. Habis sembelih, ambil ekor dia gantung di atas. Biar dia macam tu. Kita pergi beli barang semua. Kita kata kalau itik kita buat lagu tu, selamatlah. Kita patah balik, dia duk tengok kita lagu tu. Kita pun buat John Cena, you can see me. Kita pun buat lagu tu. Rupanya dia nampak kita. Dia nampak kita. Jadi saya tanya kepada Ammi yang pakcik yang sembelih tu. Saya kata, bila dia nak mati? Dia tu kata 7 ke 8 jam. Baru dia mati. Setelah sembelih. Dan cara dia mati tu, bukan dia mati tu. Tak. Kita sembelih dia macam tu. Bila dia mati, kepala dia cungkit. Cak. Dia mati. Dia bawa mati. Baru saya terkejut. Yang tu yang mereka duk kata kan, orang Melayu dia tengok bewak mati. Mati lagu ni lah. Rupanya bila mati baru panggung. Dia pergi buat minyak bewak, dia huruk tiap-tiap malam. Mampu kan. Sudah cukup. Nasi tambah kan. Cukup. Saja nak cerita bewak tu. Jadi binatang-binatang yang kita sembelih pun tak halal makan. Maka semuanya mai daripada dia kira najis. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buang air besar. Lalu Nabi kata, "I'tini bi thalathati ahjar." Ini cerita daripada Abdullah bin Mas'ud. Fawajadtu lahu bihajarain wa rawsatin himar fa amsaka al-hajarain wa taraha rawsah wa qala hiya rijsun. Kata dia, Nabi masa nak pergi qada hajat, Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata bawa mai kat aku 3 batu. Cari 3 batu mai kat aku. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku jumpa 2 batu dan kotoran kaldeh.
Rausah ni maksud dia tak kering. Kalau dia berak kering kan, dia ambil 2 batu dengan 1 tek kering. Maka Nabi mengambil 2 buah batu tu dan buang tek kering tu. Masa Nabi buang, Nabi kata sepatah. Nabi kata itu adalah rijs. Itu adalah najis, Nabi kata. Makna rijs adalah najis. Hadis ini menunjukkan kotoran haiwan yang tak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Anda tengok ini pun juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis sahih. Makna dia ikhwan, ulama fiqh kata kalau kita pergi buang ayat besar dalam posisi masa ayat besar tu turun, dia turun ikut saluran, dia tak mercik prap begitu. Dia tak cerit. Dia keluar betul-betul, dia keluar cantik, kita boleh pakai batu istinja. Tapi kalau dia melekat kat babak pungkok kita, dia belengeh, tak boleh. Yang tu kena pakai air. Satu macamnya keluar, kita duk makan apa tu saudak hari, jaga elok senaman semua. Saya hari tu saya pergi kursus. Masa tu HPA kan. HPA masa awal-awal dia produk Muslim, produk kan. Saya pergi kursus. Saya pergi ke tak silap saya di Dewan Universiti Melaya. Inilah ambil kursus tentang produk-produk HPA, dia punya dia ada bahagian ubat dia. Jadi masa tu dia ceritalah bila kita makan ni, kita pergi buang najis, kita nak tahu najis kita yang keluar tu sisa makan ke yang keluar tu toksik. Macam mana kita nak tahu? Dia ada pula satu doktor main cerita, satu doktor bahagian najis, doktor najis. Dia satu PhD dia buat, bukan kata lawak-lawak. Kita kata awak tak buat bahagian otak. Dia pergi buat PhD najis. Dia bagi tahu dalam kursus dia, bila kita buang najis terbahagi kepada 2 jenis, dia kata secara besar lah. Kalau saya cerita detail tak baca lagi kitab ni. Kasar-kasar ada kan. Najis yang keluar tu hampah makanan. Ini sebenar-benar kena keluar, dia kata. Yang ni sepatutnya keluar. Lagi satu hampah makan tak keluar. Dia keluar toksik, campur. Dia campur. Yang ni dia kata yang tak patut keluar. Yang ni sepatutnya tak ada dalam badan kita. Tapi dia pasal kita pergi makan, dia melekat kat kita punya dinding-dinding yang duk belit usus kita ni, dia keluar benda ni semua. Jadi nak cam dia macam mana? Dia kata sepatutnya bila kita buang najis kita tu dia kena bertakung. Bertakung pula, terapung. Jadi satu macam ni kita usah tengok kan. Ni doktor ni bagi kita. Saya pun nak tengok. Macam tu kan? Macam tu. Jadi bila kita buang najis kita tu dia ringan. Bila dia ringan, maksud dia yang keluar tu sisa makan. Badan kita sihat, dia kata. Dan kalau ni dia kata lah, kalau kita makan pagi, petang kita kena buang dia. Kalau kita makan petang, malam kita kena buang dia. Kalau kita makan malam, besok pagi kita kena buang dia. Baru usus kita cantik. Kalau kita pergi buang dia, semua tenggelam. Jumpa ayak, dia jatuh belebuk. Maknanya kita tak sihat, dia kata. Pasal dia dah campur dengan benda lain. Najis yang kata sisa makan, dia tak patut macam tu. Satu ilmu. Kita apa punya pengotak doktor ni duk cerita pasal binatang ni. Satu ilmu kita dapat. Satu ilmu. Dia habaq panjang kena panjang mana, besar kena besar mana, itu saya tak ceritalah. Kalau mau kena bayar. Subhanallah ikhwatul iman. Najis pun satu bab Tuhan bagi kat kita. Baik. Jadi antum tengok macam mana manusia dia nak puas hati bila Nabi kata boleh ambil batu istinja. Ambil batu istinja. Kita dia keluar macam mana pun tak boleh, dia kena pakai pek kita juga kan. Dia kena ayak, dia kena sabun, baru dia rasa sufi kita tu mai. Sufi tu dia masuk dalam hati, lega, kira dia raba pungkok dia bau balik, bau wangi. Wah, cantik pungkok aku wangi. Pungkok wangi apa? Nabi kata 3 ketir batu. 3 ketir batu boleh istinja dan sah, jangan ragu, dan boleh pergi sembahyang selepas itu. Dengan syarat dia tak mercit ke dinding-dinding
pungkok kita. Hadis ni nak beritahu salah satu cara Nabi ajak kita istinja. Dan hadis ni juga sebagai dalil segala apa ni najis-najis binatang tak boleh makan juga adalah najis. Yang ketujuh, ayat liu anjing. Ini sabit daripada hadis ni, Nabi sebut tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Dan ada juga riwayat menyatakan wa akhiruhunna biturab. Cara bersih bencana salah seorang dari kamu apabila anjing minum padanya adalah mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama dengan tanah. Ya, hadis Imam Muslim. Hadis lain kata akhir dengan tanah. Hadis ni menunjukkan ayat liu anjing adalah najis. Ayat liu anjing adalah najis. Kita jauhilah. Ditumpuk anjing Mekah, Madinah masa tu banyak. Benda-benda ni semua banyak. Pasal tu Nabi bercakap tentang benda ni. Anjing liang, padang pasir banyak. Nabi beritahu ayat liang duduk tu, kalau kena makanan kamu ni semua, Nabi kata basuh ay yaghsilahu sab'a marrat. Anjing ni semua basuh 7 kali, ulahun nabi turab. Dalam 7 tu basuhan yang pertama campur dengan tanah. Campur dengan tanah. Nabi kata campur dengan tanah. Tanah. Depan kita, rumah kita ada tanah, ambil buah tanah. Orang kita pula bila letak syarat tanah terbagi pada berapa. Enggak, macam Nabi kata kita tayamum. Tayamum ni permukaan bumi. Dia pergi jual debu tayamum. Tak pasal apa nak pergi jual debu tayamum. Nabi kata permukaan bumi. Permukaan bumi ada rumput tak ada rumput tak peduli. Letak tangan kita atas permukaan bumi, tayamum lah nama dia. Dia kata ni tak ada debu. Nak buat apa debu tu? Sa'idah, permukaan bumi. Itu daripada ayat Quran. Ulama bahas banyak benda ni, bahas banyak. Kadang-kadang ikhwan, kita kena terang pandangan-pandangan ulama, dan kena terang di antara banyak pandangan mana yang nas sokong pandangan itu. Supaya bila orang beramal dengan satu pandangan, dia tak serang. Dia tak serang yang kuat ni. Dia tak serang, dia tak hentam dalil-dalil yang kuat ni. Baik, yang ke-8, daging babi. Ini adalah najis menurut kesepakatan ulama. Berdasarkan firman Allah, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Bincang pasal ayat ni panjang, ulama bincang panjang, tapi tuan kitab kita dalam banyak-banyak bincang, dia nak ambil kebanyakan ulama kata macam ni. Katakanlah tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diturunkan kepada aku. Ni Allah suruh Nabi kata dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah suruh Nabi kata, Muhammad hampir habaq kat depa wahyu yang aku turun kat hang, katakanlah tidaklah aku peroleh, yakni Nabi Muhammad, dalam wahyu yang diturunkan kepada aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau dia makan bangkai, haram. Ni wahyu turun ke aku kata bangkai tak boleh makan, haram. Darahnya mengalir tak boleh makan, atau daging babi tak boleh makan, kerana sesungguhnya semua itu adalah kotor, rijsun. Rijsun di segi bahasa Arab ada satu maksud dia kotor, yang kedua maksud dia najis. Menyebabkan ulama khilaf. Di sisi Imam Malik, babi tak najis. Di sisi Abu Hanifah, babi najis. Pasal apa? Pasal babi tak ada kulit. Abu Hanifah kata babi tak ada kulit, pasal itu babi tak ada sama. Imam Malik kata babi boleh sama, pasal babi ada kulit. Bila kita sama babi, kita ambil kulit-kulit babi, kita sama, kulit yang dekat dengan isi tak boleh pakai. Kita pakai kulitnya luar. Kalau nak semayang buat sejadah, pakai kulitnya luar. Bahagian isi yang dekat dengan kulit tu ke tanah, kita pijak di bahagian yang luar ni. Imam Malik kata boleh. Jadi khilaf. Rijsun. Kan? Ini rahsia kita lah kan. Tapi cerita dalam masjid mengajar benda ni, tengok dia kata rupanya rumah ada sejadah babi. Dia terkeluar ayat tu. Baru kami tahu rumah ada sejadah babi. Kan kita pergi ke Komtar,
Ada kedai kasut kan, dia kata apa, dalam bahasa orang putih tu, kulit babi kan. Kita bila sampai kawasan tu, astaghfirullahalazim, auzubillah, baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi kan. Rupanya di sisi Imam Malik boleh buat kasut dengan syarat bahagian yang luar ni dekat dengan kita punya kulit. Bahagian luar tu, bahagian yang dekat dengan isi babi tu, bahagian luar. Boleh. Itu ini kita punya buku, nama dia apa? Sahih Fikih Sunnah kan. Ada lagi satu fikih sunnah Syekh Sabit kan, kita baca dulu kan. Saya balik dulu, mula-mula baca kitab tu lah, Fikih Sunnah di surau Pak Long. Masa tu Pak Long duduk Batuban. Pak Long pula buat satu surau, Pak Long bubuh nama surau tu Surau Ibnu Taimiyah. Ya, orangnya. Lah ni rupanya ada majmuk Ibnu Taimiyah di rumah. Bubuh nama surau Ibnu Taimiyah. Mula mai mengaji dekat 5-60 orang. Last sekali tinggal saya, Pak Long, Pak Ji Bakar. Lain semua terbakar melingkuk dia dah. Apa dia berkata mengajak. Pasal apa? Dalam bab babi ni, dalam sahih fikir, dalam fikir sunnah Syekh Sabit ni siapa dia? Dia pernah jadi Al-Azhar punya apa? Duk bagi fatwa di Al-Azhar ni kan. Dia pernah jadi Syekhul Azhar, Syekh Sabit. Syekh Sabit kata apa? Berkata Az-Zuhri, adapun daging babi najis. Adapun bulu babi boleh buat sulam menyulam. Boleh buat menang. Syekh Sabit kata, siapa kata? Berkata Az-Zuhri. Az-Zuhri ni siapa dia? Ulama salaf. 100 hijrah lebih dia. Kita dulu zaman saya sekolah kan, nak pergi buat watercolor ni, cikgu duk suruh berus tu, duk tengok warna hitam ke, warna brown ke. Warna brown kulit bulu babi. Rupanya bila ada tua bangka pergi baca Syekh Sabit, kita pakai buat tak tahu ya. Dia berkata, tengok pelan mengaji, pelan buruk perangai. Tak senonoh. Bulu babi ni kita duk apa? Berus rumah kan. Duk cat rumah kan. Pakai cat Nippon ICI duk celup tu kena semak, kena masuk lab. Bulu tu bulu apa? Bulu orang tak apa. Kan? Kalau bulu plastik tak apa. Kalau bulu babi, satu rumah kita kena sama. Mainkah kita nak ibadat kepada Allah? Babi ni binatang kotor. Az-Zuhri kata. Az-Zuhri kata, tak apa. Tak apa, Az-Zuhri kata, tak apa. Boleh. Bahkan kalau koyak beg kuliah kita, boleh jet dengan bulu babi. Beg kuliah, bukan beg kerja, beg kuliah. Sampai jet, tunjuk pula ke orang hantar bulu apa ni. Itu nak cari penyakit lah tu. Semua tu nak cari penyakit lah kan. Hantar ni bulu apa. Tak salah kita buat lagu tu. Tapi kenyataan tu, siapa-siapa yang ada fikir sunnah Syekh Sabit, dia boleh rujuk dalam bab yang sama. Daging babi. Kerana dibincang najis di mana? Daging sahaja. Disebut dalam Quran au lahma khinzir, ataupun daging dia. Maka daging dia najis. Tapi najis ni apa dia ikhwan? Kita tersentuh dia, kita basuh macam basuh darah, kena tangan kita habis. Dia bukan ada satu cara. Satu cara tadi pada ayak liar anjing sahaja. Itu ada satu cara yang tertentu. Yang akhirnya sekali ikhwan, yang ke-9, bangkai. Nah, bangkai ni kita baca lagi sekali ya, pasal dia ada A, dia ada B, dia ada C. Kita baca lagi sekali. Di takat ni kita jumpa 9 perkara yang duduk di bawah hukum najis. Kekotoran manusia, mazi dan wadi, darah haid, semua kekotoran binatang-binatang yang kita tak boleh makan kalau kita sembelih pun, ayak liur anjing dan daging babi, dia termasuk dalam najis. Nah, itu dihukum dengan makna najis. Sepakat ulama kata, kesepakatan ulama daging dia adalah najis. Adapun kulit dia, ayak peluh dia, bincang lain pula. Daging sepakat kata najis. Ini kita tengok pelan-pelan ikhwan. Wallahu a'lam. Ya. Allah.
Maknanya soalan ni berat lah, sampai ikan pun tak boleh baca. Soalan, kalau pinggan jenis porselin apa dia? Yang tulang haiwan sebagai apa dia? PART. Part of dia. Part of dia tu, oh dia tu babi lah tu. Ya. Maksud dia apa? Okey. Jadi soalan dia, pinggan tu boleh pakai ke tak boleh pakai? Dia nak jawab lah. Kalau sebenarnya dia kena tanya majlis fatwa. Tapi kalau dia nak ustaz jawablah. Allah tak bagi kita makan babi. Babi ni, daging ni Allah tak bagi kita makan, haram, tak boleh. Adapun kalau kulit babi tu, pernah tengok, bukan kata pernah tengok, saya dulu orang susah kan, di rumah tak ada pinggan, habis makan apa dia, pergi tebas pokok pisang, ambil daun pisang, buat buah nasi baik, buah nasi Di sisi Imam Malik, kalau kita jumpa kulit babi yang telah disamak, kita jadikan dia alahan untuk letak tosir ke atas dia, tapi yang belah luar, belah zahir tu, maka kita tak dianggap makan benda haram. Pasal apa? Belah luar tu halal, belah yang tak bersih ni belah batin. Kalau itu dikatakan sebagai satu hukum, maka mereka pergi pecah dia punya tulang-tulang ni semua, mereka jadi, lepas tu jadi pinggan. Kita pergi letak pula makan itu, kita pergi makan. Kita makan tulang ke, kita makan isi pinggan tu, kita makan isi pinggan tu. Boleh tak boleh? Boleh, tak salah. Tapi cari pinggan lain lah lagi baik. Itu saja. Boleh tak? Boleh. Pasal kita bukan pergi pegang pinggan tu, kerak, kerak lagu tu. Tak. Dia jadi asahan kita. Dari segi zahir kita kata, benda tu boleh. Tapi cuma kalau boleh elak lebih baik. Sebab bukan syiar mukmin duk pergi melawak dengan benda-benda tu. Tapi kalau memang kita jumpa sungguh, betul boleh kawan. Kan, itu pandangan saya lah, my personal opinion. Kan, berdasarkan apa Syed Sabiq sebut tadi, berdasarkan fatwa Imam Malik berkenaan dengan ni semua, macam tu. Tapi kalau dia letak apa dia? Dia letak daging babi tu di atas makanan kita, bermakna dia letak najis. Maka kita tak boleh makan. Kawasan yang kena daging tu, kita tak boleh makan. Ini kalau kita sajalah nak masuk ke dalam sikit. Kita kena cungkir buang yang kena daging tu. Yang mana bawah tak kena lagi, bismillah, Allahumma barik li fi ma razaqtani wa qini adzabannar. Boleh. Dari segi hukum macam tu. Tapi kebiasaannya, kalau dia letak sebiji lagu tu, satu bungkus kita lempak buang lah. Kita tak akan buat benda macam tu. Cuma kita halusi. Kalau macam pakcik kata tadi, kita kena pergi duduk di satu negeri apa, kita kena tak mana, kita kena pergi Manila. Nama pun Manila. Nak pergi cari nasi lemak kukuh tak mana? Tak ada. Larat nak makan telur hari-hari. Muka kita jadi telur, mata jadi kuning. Tiba-tiba dia main bagi kat kita satu nasi, dia pergi bubuh. Kita kata apa? Daging putih merah ni. Dia kata babi. Astagfirullah. Dia kata kuah dia mana? Dia kata kami babi tak pakai kuah, kami bakar. Jadi dia sudah pergi letak atas nasi. Kita buat satu macam pit hole lah, bulldozer tolak ke bawah, angkat naik. Ini cerita di Manila, bukan di Perai. Di Manila. Di Perai kita buang ngaping-ngapingan tu terus. Ini cerita di Manila. Ambil tamca besar, sodor ke bawah tu, angkat, buang dalam tong sampah. Lepas tu mata perhati pula, tak mana ada kena sikit-sikit lagi. Yang bawah tu beras putih semua. Bismillah, ni rezeki aku, makan. Boleh Ustaz? Boleh. Pasal kita hanya tak boleh makan daging babi, sedangkan di bawah tu nasi. Boleh. Itu kalau kita dalam sikit. Tapi biasanya kita tak makan. Kan? Ni pun kalau orang dengar, dia kata, tengok, mamak tu meletak darah babi rupanya. Nanti keluar ayat tu. Dia bukan nampak yang kita terang. Dia nampak kita ada suruh orang makan babi.
Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Ya, pakcik. Ya. Sekarang ni teknologi dalam handphone, dalam radio, Ya. television ada azan. Ya. Patutkah kita sahut Ya. azan daripada Ya. alat-alat? Baik. Soalan yang baik, pakcik, ya. Baik. Kalau azan itu walaupun dia rakaman, tapi kalau azan itu memang azan masuk waktu, kita jawab. Kerana dia azan dalam waktu. Tapi kalau azan itu azan handphone punya apa? Islamik punya handphone lah. Islamik punya handphone, bunyi dia orang baca Yasin. Bila mak dia telefon, bunyi orang baca Yasin. Kalau bini dia telefon, orang bang subuh. Kalau macam tu kita tak payah jawab lah. Lebih-lebih azan hak suara betul ni masuk waktu, kita jawab. TV pun dia azan dalam waktu dan kita pun tak dengar, lain dah azan macam kita duduk dalam bilik hotel, kita pun Allahu Akbar jawab. More best lagi, tutup TV tu, kita terus pergi azan. Dalam hotel kita, Nabi ajak kita tang mana kita nak sembahyang, tang situ kita mau azan. Macam kita di sini pun, sekali lagi kita nak sembahyang Isyak, Nabi ajak kita azan. Azan, qamat, baru kita sembahyang. Supaya mustajab doa antara azan dan iqamah kita dapat, doa syafaah atau doa wasilah kita dapat, ini semua, dan kita dapat menegakkan sunnah Nabi, jawab azan. Ini benda yang sabit dengan sunnah Nabi. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Adakah ibadat korban boleh dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia? Ini wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Menjadi khilaf para ulama berkaitan dengan hadis Nabi korban untuk umat dia. Hadis itu yang menjadi punca khilaf. Nabi kata ini korban, ya Allah terimalah udhiyah korban untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad semuanya. Nabi kata umat Muhammad semuanya. Jadi semua umat Muhammad yang hidup dan yang mati adalah umat dia. Maka berdasarkan faham macam tu, ulama kata korban boleh dibuat untuk orang hidup dan untuk orang mati. Tapi mazhab yang menentang korban buat pada orang mati adalah Imam Syafi'i sendiri. Dia kata tidak ada korban untuk orang mati, melainkan nazar dia ketika dia hidup. Dia nazar. Lepas tu dia mati, tak ada tunai nazar tu. Kita mesti buat untuk dia. Adapun kalau dia tak ada nazar, dia tak ada tinggal apa-apa wasiat, duit dia suruh pergi buat benda ni semua, berlakulah korban macam kita buat biasa. Tak payah kita buat. Kalau kita teringat dekat dia, kita sebagai anak yang soleh, ambil pandangan Imam Ahmad. Imam Ahmad kata lepas habis korban, kita tadah tangan, ya Allah terimalah dan bagilah rahmat juga daripada ibadat ni pada mak bapak aku. Amin ya rabbal alamin. Tapi dalam nama yang 7 tu tak perlu bubuh nama. Tapi ada ulama kata boleh berdasarkan hadis tadi. Dan faham macam tu kita kata kurang kuat faham macam tu. Dan saya ingat Daud Fatani pun membantah dalam Matla'ul Badrain. Daud Fatani kata jangan buat korban untuk orang mati melainkan dia berwasiat. Baru kita buat korban dekat dia. Begitu. Wallahu a'lam. Wa ila liqa ikhwatul iman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Dia hantar mesej dekat saya, bapa Ustaz Abdullah Iraqi meninggal. Akan ditanam 10 pagi esok di Masjid Hashim Yahya. Ustaz, bapa Ustaz Abdullah Iraqi, rumah dia dekat Kampung Dodoi. Kampung Dodoi beradab dengan Masjid Wan Cik Makrif tu. Masuk ke situ, akan ditanam 10 pagi esok. Tadi ni sahabat kita Tuan Haji Makno yang mengasaskan surau Kampung Jawa, dia meninggal tadi. Semayang mayat tadi pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi. Ramai, alhamdulillah jemaah kita beramai, wakil Batik Ilmi pun ada, saya ada, Pak Hamid pun ada, Mahizan pun ada, ramai-ramai. Ini siapa-siapa ni kita boleh melawat jenazah dia. Esok pagi nak sembahyang pukul 10 pagi di Masjid Hashim Yahya.
Tapi Kalau mandi, saya tak tahu apa lagi lah. kalau nak mandi kita bawa alat-alat kita pergi mandi. Saya tu kena tanya Ikam lah. Pasal dia lambat pergi mandi ni, panjang dah berturun ke Ikam. Wallahu a'lam. Kalau bagi